Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram yang berjudul Teman. Kisah ini telah dikongsikan kepadaku oleh seorang rakan daripada pengalaman seseorang yang berlaku kepada jiran ketika beliau tinggal di suatu kawasan perumahan dan tak mahu nama tempat itu diceritakan demi untuk kebaikan. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah, diberikan kesihatan dan dipanjangkan umur, juga dimurahkan rezeki. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Angin petang sesekali menyapu lembut ke wajah Datin Rose. Kedua kakinya berendam dalam kolam renang, hatinya melonjak gembira menunggu kepulangan Dina dari Pulau Pinang. Dato' Amir hanya membiarkan istrinya tersenyum sendirian, melayani perasaan. Pintu pagar automatik terbuka. Dato' Amir dan Datin Rose menoleh serentak ke arah pagar. Kereta milik Dina telah memasuki perkarangan rumah. Datin Rose tidak sabar mahu memeluk anak yang telah lama tidak pulang ke rumah itu. Senyuman manis terukir di wajah kedua ibu dan anak ini. Dina berlari memeluk ibunya, Datin Rose. 3 tahun tidak pulang semenjak Dina membuka butik pakaian di Pulau Pinang. Dato' Amir hanya duduk menunggu Dina mendekatinya. Papa, Dina dah balik. Macam mana Papa boleh pengsan di pejabat? Risau Dina. Dina menciumi tangan ayahnya. Wajah Dato' Amir nampak serius. Dina dapat rasakan ada sesuatu yang melegar di dalam kepala ayahnya. Jantung Dina berdebar-debar. Dup, 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 dup. Dina, Papa harap kamu dapat uruskan syarikat Papa buat sementara waktu ni. Papa nak harap pada siapa lagi? Dina kan anak tunggal Papa dan Mama. Papa tahu kan, Dina tak berminat menguruskan syarikat Papa tu. Dina balik pun sebabkan Papa sakit. Nak temankan Papa. Niat untuk meluahkan perasaannya terbantut. Dato' Amir terlebih dahulu memintas niat Dina. Tak perlu temankan Papa. Biar selingkup perniagaan Papa. Biar semua orang ketahukan Papa. Itu yang Dina mahukan. Dato' Amir terus memalingkan mukanya ke arah lain. Hatinya mendidih melihat Dina yang masih berdegil. Dina meninggalkan ayahnya dengan perasaan tak mampu digambarkan. Dan terus hanya memerhatikan anak dan ayah yang tidak pernah sehaluan sejak Dina tamat sekolah menengah lagi. Bagasi Dina telah dibawa masuk ke bilik oleh Mak Mah. 3 tahun Dina tidak menjejakkan kaki ke rumah banglo ini. Bila dia melepaskan lelahnya di atas katil, kisah silam mula menerjah di benaknya. Ada yang tidak kena dalam bilik ini, fikirnya. Suara halus menjinggahi gegenggang telinganya. Dina mencari dari mana datangnya suara halus itu. Halus tapi begitu jelas. Bukan halusinasi. Hatinya berdetik.
Jam menunjukkan hampir 7 malam. Cahaya di dalam bilik agak suram, namun pula tidak dinyalakan. Badannya lesu akibat memandu kereta dari Pulau Pinang sampai ke Damansara. Memang sangat memenatkan. Kau balik juga, Dina? Suara itu menyapa dirinya lagi. Badan Dina mula berpeluh. Suara tanpa memunculkan diri itu sudah cukup membuatkan Dina menggigil ketakutan. Kau lupakan aku, tapi aku tak pernah melupakan kau. Dina cuba bangun, cukup sekadar keluar dari bilik itu. Seluruh bulu romanya tegak berdiri, namun tubuhnya tidak mampu bergerak. Hanya matanya yang masih mampu melihat ke sekeliling biliknya. Bunyi ketukan dari almari antik begitu jelas. Jarak antara almari baju hanya 5 selangkah dari katil Dina. Bunyi ketukan terhenti. Kini bunyi cakaran pula kedengaran. Seperti ia ingin keluar dari almari baju antik itu. Almari seusia Dina yang diperbuat daripada kayu jati, bunyi degusan yang tersekat-sekat semakin jelas. Dina cuba menggerakkan tangannya, kakinya, satu pun tidak berhasil. Seluruh sendinya lemah. Cakaran di dalam almari semakin kuat. Sekuat itu juga degupan jantung Dina. Temankan aku, Dina. Aku sorry. Aku mahukan teman. Jelas kini suara itu datangnya dari almari. Pintu almari mula bergegar. Dina cuba menjerit, tapi suaranya terkunci juga. Berdebu, satu tubuh berbaju lusuh jatuh bergolek dari almari antik. Kecut perut Dina melihat tubuh yang sedang merangkak laju mendekati katil. Kau sudi jadi teman aku? Lembaga mirip wajah Dina sedang meletakkan dagunya di atas bahu kanan Dina. Kaku gedung mata Dina melihat rupa parasnya yang menggerikan. Sepasang bola mata yang putih, berurat hitam, kulit wajahnya pucat tak berdarah. Lelehan darah hitam pekat menitik dari celahan bibirnya. Dina tak sanggup menahan bau hamis yang membuatnya tekaknya loya. Dina hanya mampu menggelengkan kepala. Tiada siapa pun yang sanggup bertemankan makhluk seperti itu. Tangan lembaga itu memegang pipi Dina dengan mengeluarkan bisikan. Temanilah aku perlukan kau. Perlahan-lahan dia berdiri dengan kedua kakinya terapung. Semakin lama semakin tinggi. Kini tubuhnya terapung di atas tubuh Dina. Dina kumpulkan seluruh tenaganya dengan berbaki sedikit kekuatan. Dina menjerit sekuat hatinya. Tolong! Tolong! Dan terus yang sedang melintasi bilik Dina terus membuka pintu dan memanggil Dina berulang kali. Dina! 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 Nafas Dina bagai tersangkut di kerongkongnya. Dan terus memujuk dan menggosok belakang Dina, cuba menenangkan hati anaknya. Tangan Datin Ros digenggam kuat. Terketar-ketar Dina menahan ketakutan. Kenapa ni Dina? Maghrib kamu tidur. Inilah jadinya. Menggigau mimpi bukan-bukan. Hish. Dan terus melolak juraian rambut Dina yang menutupi wajah anaknya ke belakang. Air mata Dina disapu lembut. Dina tak mimpi mah. Tadi ada perempuan muka dia sama macam Dina. Mana dia pergi? Baru je tadi Dina cuba menjelaskan pada Datin Ros apa yang berlaku sebentar tadi. Sudah. Pergi mandi. Solat berjamaah dengan mama papa. Jangan merepek bukan-bukan.
Mama tunggu Dina siap dan terus memimpin tangan Dina sehingga ke pintu bilik mandi. Dina akur walaupun tubuhnya menggigil. 3 tahun lalu Dina pernah juga diganggu oleh makhluk tersebut. Ketika itu dia masih menuntut dalam bidang fashion designer di Cyberjaya. Setiap kali dia berada di tempat yang agak gelap atau berlindung dari cahaya lampu dan cahaya matahari, Dina akan merasakan kehadiran sesuatu tubuh dingin berdiri di belakangnya. Kadang-kadang akan berjalan seiringan dengannya. Pada satu ketika di dalam lift, Dina seorang diri waktu itu. Tiba-tiba tingkat 3 ada 2 orang pekerja menyenggara penghawa dingin masuk dalam lift bersama troli dan tangga. Cik, boleh cik adik berdua ke depan? Kami dengan barang-barang ni berdiri belakang. Dina ditegur salah seorang pekerja tersebut. Cik adik berdua, Dina pandang salah seorang darinya yang juga lelaki. Dari mana datangnya seorang lagi cik adik tu? Pernah rakan sekolej memberitahu Dina, terlihat Dina menaiki kereta bersama perempuan lain. Wajahnya suram dan rambutnya menutupi sebahagian dari wajah. Duduk di kafeteria berdua bersama Dina. Temannya hanya duduk membisu, tidak menghiraukan keadaan sekeliling. Mungkin itu salah satu sebab Dina tidak mempunyai rakan karib, kerana ramai yang hairan kenapa Dina kerap bersama gadis yang pelik. Perkara itu membuatkan jiwa Dina terganggu. Perasaan berdebar-debar seringkali membuatkan Dina tidak duduk tenang. Berulang kali diberitahu Dato' Amir dan Datin Ros, mereka hanya menganggap Dina berhalusinasi kerana terlalu kerap menonton filem seram kesukaannya. Pintu bilik mandi diketuk Datin Ros. Dina masih termenung di depan cermin kaca, wajahnya sugul. Mama solatlah dulu. Dina cuti senyap seketika. Dina fikir mungkin Datin Ros telah keluar dari biliknya. Dia terus memandang cermin dirinya di dalam cermin. Sampai bila aku akan diganggu begini? Dina bermolok. Selagi aku masih hidup, aku akan mendekati kau. Selagi aku masih hidup, aku akan mendekati kau. Wajah Dina di dalam cermin bertukar menjadi wajah makhluk yang menyerupai dirinya. Dia tersenyum luas, matanya hampir tersembul keluar. Dina menahan getar di kakinya. Degupan jantungnya semakin kencang. Bunyi ketukan yang kuat dari luar bilik air. Dina terbayangkan wajah Datin Ros. Dina menoleh ke arah cermin dan bayangannya tadi telah hilang. Dia melangkah laju ke pintu. Kakinya terpijak sesuatu sehingga tubuhnya tersungkur. Sepasang tangan seputih cat di dinding sedang berpaut pada kaki Dina. Sakit di dahinya akibat terhantuk pada pintu tidak dihiraukan. Dina cuba melawan dengan menendang kedua tangan yang memaut kuat kakinya. Tangan tanpa badan berpeluh badan Dina. Bunyi ketukan pintu di luar kedengaran lagi. Dina menjerit meminta tolong. Tolong, tolong, tolong ma, papa, mama. Kaki kirinya terlepas dari pegangan tangan yang penuh dengan darah hitam pekat. Dina bingkas dan mencapai tombol pintu. Sekali lagi jantung Dina bagaikan gugur jatuh ke lantai. Sekejap tubuh berbaju lusuh berwajah ngeri tanpa tangan berdiri di depan Dina. Dia merenung tajam pada Dina yang tersandar di pintu. Kenapa mesti aku yang kau ganggu? Apa salah aku? Dina tidak dapat menahan lagi kemarahannya. Selama ini dia tidak diselubungi ketakutan. Kali ini Dina tidak mahu lagi berteka-teki apa yang menghantui hidupnya. Kerana aku tidak aman tinggal sendirian tanpa teman. Kerana aku tidak aman tinggal sendirian tanpa teman. Aku memilih kamu kerana dari lahir kita sama yang berbeza itu. Kau hidup dan aku mati. Kedua matanya yang tadi putih semuanya kini bertukar hitam.
wajahnya bertukar bengis. Dina menjerit lagi memanggil Mak Mah dan Datin Ros. Mak Mah, Mak, Datin, Mak, Mama. Sekelip mata makhluk di depan matanya hilang bagaikan kabus. Yang tinggal hanyalah bau darah yang hamis dari mulutnya. Anak Mama, apa yang berlaku? Dina, kenapa Dina terduduk atas lantai ni? Mak Mah, tolong Papa Dina ke katil. Datin Ros dan Mak Mah tiba pada waktu yang tepat. Dina hampir pitam. Dina tak tahan lagi, Mama. Kenapa benda tu selalu kacau Dina? Apa kaitan Dina dengan dia? Dina memeluk Datin Ros. Siapa dia, Cik Dina? Mak Mah menyoal sambil mengusap lengan Dina. Tahrir lahir dia sama dengan Dina. Muka dia pun sama dengan Dina. Dina memandang wajah Mak Mah serta wajah Mak Mah dan Datin Ros berubah. Mereka saling berpandangan. Jari Mak Mah terketar-ketar menunjuk ke arah almari kayu jati yang tersandar selama 23 tahun di tempat yang sama. Datin Ros menggelengkan kepala meminta supaya Mak Mah mendiamkan diri. Datin, sudah sampai masanya Cik Dina harus tahu hal sebenar. Kita tak dapat tutup rahsia ni selama-lamanya. Datin, maafkan Mak Mah. Mak Mah meninggalkan Dina bersama Datin Ros berdua. Apa yang berlaku, Mama? Ada apa yang Dina tak tahu? Dina memandang wajah Datin Ros yang sedang menangis. Menahan sebab cukup berat untuk diceritakan peristiwa berlaku ketika Dina berusia 3 tahun. Masa Dina umur 3 tahun, rumah ni pernah terbakar. Mama dengan Papa bermain dengan Dina di tepi kolam renang. Bilik ini yang terbakar dulu. Kemudian merebak ke bilik sebelah sampai ke tangga. Orang gaji Mama masa tu mandikan dia dalam bilik ni. Orang gaji Mama masa tu tengah mandikan dia dalam bilik ni. Terhenti ucapan di bibir Datin Ros, air matanya turun dengan laju. Dia? Siapa dia? Dina merapatkan wajahnya di bahu Datin Ros. Kembar Dina. Ya, kembar kamu sayang. Orang gaji Mama tinggalkan dia dalam almari tu. Dia cuma selamatkan diri dia saja. Sewaktu bomba berjaya padamkan api, dia sudah tidak bernyawa lagi. Mama tak sangka perkara ini boleh terjadi. Langsung tak masuk akal. Mama minta maaf sebab rahsiakan perkara ini dari Dina. Dan terus memeluk erat tubuh Dina. Terlalu sedih kerana telah menyimpan sejarah hitam ini begitu lama. Dina mendonggak memandang di belakang Datin Ros. Sekejap tubuh sedang menundukkan wajahnya. Selama ini Dina merasa takut dengan kehadirannya. Tapi kini di saat Dina masih berpelukan bersama ibunya, Dina menghulurkan tangan pada sosok tubuh yang berdiri rapat di belakang Datin Ros. Dina ukirkan senyuman, jarinya menyentuh dengan dia kembarnya. Dina tahu dia tak perlu takut lagi. Dia kesunyian, perlukan teman. Cuma keadaan mereka jauh berbeza. Itu tidak menjadi halangan untuk dia menyayangi kembarnya. Dia datang memeluk Dina. Hanya Dina yang dapat melihat kewujudannya. Dina berasa tenang akhirnya dia bersama dengan kembarnya. Dina, sayangkan awak. Dina akan teman awak sampai bila-bila. Dina bisikkan di telinga dia. Inilah kisah seram di antara pengalaman atau sejarah yang pernah terjadi dekat rumah, di dalam bilik rumah banglo tersebut. Iaitu kisah yang telah menyayat hati tentang keluarga Datin Ros ketika anak kembarnya hangus terbakar ketika bilik dan rumah itu terbakar pada waktu dan masa yang dulu. Inilah kisah seram yang dapat aku kongsikan kepada anda. Jika anda suka dengan cerita seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen. Dan kita akan bertemu lagi di dalam kisah-kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Terima kasih dan selamat berjumpa lagi.